Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Nur Najwa binti Kamaruzaman. Okey. Melaka jelas Cik Najwa? Dari Melaka. Suara dan juga visual jelas Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Nur Nabilah binti Kamaruzaman juga Ni adik Adik Cik Najwa ke? Adik ke kakak ni? Jelas visual dan audio. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fakhri Naim. Selamat datang Cik Azman Nawi. Pun dari Melaka Adik. Okey, Cik. Saya tak pernah nampak nama Cik Nur Nabilah ni Nur Nabilah. Tak pernah nampak ke jarang nampak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, alhamdulillah. Kita bertemu lagi malam ini. Rabu malam Khamis Rabu malam Khamis. Hari 1 Zulhijjah memasuki malam 2 Zulhijjah. Okey. Siang hari tadi kita masuk 1 Zulhijjah. Ni kita dah masuk malam 2 Zulhijjah Betul betul 22 Julai 2020. Okey, alhamdulillah. So alhamdulillah, malam ni kita akan kembali menyambung bacaan dan juga perbincangan dan juga bacaan kita. Menyambung bacaan di muka surat 83 buku. Tunjuk buku sikit. Okey. So ramai yang dah terima buku ni Tilawah. Kaedah mudah belajar Al-Quran tahap 1 hingga 4. Okey, sekarang ni kita menggunakan buku ni. Masa siri live kita dari siri ataupun sesi ataupun siri live kita yang pertama sehinggalah ke siri ataupun sesi live kita yang ke-68, kita dah sama-sama bincang dan membaca buku Iqra. Okey, ni biasa familiar kan? Sekolah-sekolah gunakan buku ini. Kemudian pada siri ataupun pada sesi live kita yang ke-69 sehinggalah ke hari ini. Hari ini dah masuk sesi live kita yang ke-83. Kita menggunakan buku ini pula. Okey, Tilawah. Kaedah mudah belajar Al-Quran. Okey, so ini buku terbaru lah yang saya dapatkan daripada Ustaz Muhammad ataupun nama penadi Ustaz Abu Mardiah. Yang mana buku ni pada peringkat awalnya digunakan sebagai buku teks lah untuk kelas pengajian Al-Quran di Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan saya difahamkan yang terbaru sudah digunakan di banyak masjid di Selangor. Negeri lain saya tak pasti. Singapura pun menggunakan buku yang sama. Okey. Di Masjid Singapura. Yang saya tahu di Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi pun gunakan buku ni juga untuk kelas pengajian Al-Quran peringkat asas. Di Masjid Selangor. Masjid apa nama? Apa nama Masjid Selangor tu? Masjid Negeri Selangor pun menggunakan buku yang sama. Dan banyak masjid-masjid yang besar juga lah yang gunakan buku ni. So saya pun sebenarnya first time kita gunakan buku ni. Saya sendiri, saya peribadi pun first time gunakan buku ni. Saya dapati
orang kata apa, dari segi susunannya, kaedahnya, saya dapati lebih baik lah, lebih baik berbanding dengan buku Iqra yang kita guna, yang kita baca, yang kita bincang sebelum ni. Lebih baik. So ada penambahbaikan. Contohnya ialah dari segi kaedah penulisan dan juga penyusunan topik dan ayat. Yang pertama, yang keduanya, ada topik-topik yang tidak disentuh langsung. Dalam buku Iqra disentuh dalam buku ini. Okey. So saya bercadang, saya berhasrat insya-Allah kita akan habiskan buku ni. Pada peringkat awal saya bercadang untuk menyentuh beberapa topik aja, beberapa page, beberapa helai je dalam buku ni yang topiknya tidak disentuh langsung dalam Iqra. Tapi bila saya perhatikan buku ni, rupanya banyak. Banyak faedah yang insya-Allah yang kita boleh sama-sama perolehi. Oleh kerana itu saya buat keputusan untuk kita telusuri, kita baca page demi page. Walaupun saya yakin kebanyakan daripada kita sudah pun dapat membaca Al-Quran dengan baik. So bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang sudah pun mampu dan boleh membaca Al-Quran dengan baik, so anggaplah ini sebagai satu ulang kaji, latihan ulang kaji, pengukuhan. Dan juga bolehlah juga, sebab saya difahamkan juga ada beberapa orang daripada sahabat-sahabat kita yang menonton sesi live kita setiap hari juga di kalangan para asatizah. So memberikan saya maklum balas, respon yang kaedah perkongsian yang kita kongsi ni boleh diguna pakai juga untuk dikongsikan ataupun diajarkan kepada anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita, anak cucu kita dan sebagainya, insya-Allah. Lain saya tak cantik, kalau terputus saya tengok ulangan. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, sekejap saya lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Waalaikumsalam juga buat Puan Zainun Amir, selamat datang. Waalaikumsalam juga Puan Siti Hafifah. Waalaikumsalam Puan Zaitun. Waalaikumsalam Puan Kasih Sahabat dari Puan Kasih Jitra, tak silap saya. Okey, Puan Siti Zainun lain tak berapa cantik Hujan ke? Kuala Selangor hujan ke puan? Waalaikumsalam juga buat Cik Yusof dari JDT JB. Okey, alhamdulillah. So hari ini kita akan menyambung bacaan kita. Kita akan bincang dulu, kemudian kita akan sambung bacaan kita di muka surat 83 malam ni pada pertemuan kita yang 83. Hari ini sedar tak sedar, pejam celik kita sudah pun bertemu selama 83 kali dah. 83 siri dah. So alhamdulillah hari ini kita dapat nombor yang cantik lah. Hari ini malam ni merupakan pertemuan kita yang ke-83 dan kita akan sambung bacaan di muka surat 83 juga. Okey, sebelum tu ada di kalangan sahabat-sahabat yang ada terima WhatsApp daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan ada yang terima WhatsApp daripada saya kan. Juga saya ada maklumkan juga dalam page kita yang berkenaan dengan perubahan waktu kita malam ni. Sebenarnya malam ni dijadualkan saya ada kelas sesi talqin musyafahah di luar lah, di area Bandar Baru Bangi, tapi disebabkan oleh kerana ada pembatalan kelas. Kelas saya yang sepatutnya dijadualkan malam ni di luar, dibatalkan di saat-saat akhir. So saya ubah pelancangan. So saya fikir alang-alang saya dah tak ada kelas kat luar, so adalah lebih baik kalau kita boleh awalkan waktu sesi live kita supaya lebih ramai lagi boleh join. Sebab awal kan, sebab lewat saya dah fahamkan ada yang dah masuk tidur, maklumlah yang bekerja esok. So saya fikir bila dah kelas saya dah cancel, dah tak ada kelas, patutnya saya ada kelas lepas isyak dekat luar. Tapi sebabkan kelas sudah batal, so kita awalkan lah supaya lebih ramai boleh join. Kita pun boleh start awal, boleh habis awal, boleh tidur awal, boleh rehat awal, insya-Allah. Waalaikumsalam, selamat datang Puan Normah Yub. Okey. So malam ni insya-Allah kita terus. Sebelum tu kita sound check sikit, saya lupa tuan-tuan dan puan-puan, semua boleh dengar suara saya dengan jelas Cik Yusof dari JB suara jelas Tadi Cik Najwa beritahu suara dan juga visual jelas. Puan Siti Zainun masih sangkut-sangkut lagi ke Puan Siti Zainun? Okey. Dr. Surya Bangi okey kot Puan Zaitun Seremban okey. Sahabat kita daripada Melaka bagi respon okey, Melaka okey, cantik. Di tempat-tempat yang lain okey ke? Bangi jelas, alhamdulillah. Tidur awal sebab kerja, alhamdulillah hari ni awal lah, itulah. Okey. Sebab ramai juga yang bagi feedback pada saya, pukul 11 dah masuk tidur dah. Khususnya di kalangan kawan-kawan kita yang bekerja kan esok hari. So seharian dah penat, balik pun dah lewat, esok nak pergi kerja lagi. So ramai yang bagi maklum balas tak dapat nak join, minta maaf tak dapat nak join sebab tidur awal. Tak ada masalah, okay, kita faham lah. Sebab tu bila ada peluang malam ni,
Kebetulan kelas saya yang dijadualkan bermula pukul 9.30 dekat luar sana dibatalkan last minute. So saya fikir alang-alang dah tak ada kelas, saya awalkan lah. So supaya kita boleh mula awal, habis awal dan ramai boleh dapat join kita insyaAllah. Okey, Penang jelas. Oh, Puan Fifa Penang Penang kat mana Puan Seremban jelas, Alhamdulillah. Puan Zaitun, Puan Kasih pun jelas. Puan Kasih Alo Star Alo Star. Jitra, Jitra Okey. So insyaAllah kita terus ke muka surat 83. Okey, sebelum kita bincang dan juga sebelum kita mulakan bacaan, seperti mana biasa, saya pohon sangat-sangat bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Yang pertama sekali, kita pakat klik button like, button love. Okey, nak klik salah satu pun boleh, nak klik dua-dua pun boleh, nak klik dua-dua sekali pun boleh, nak klik banyak-banyak kali pun boleh. Dan yang kedua, kita pakat klik button share. Kongsikan live kita ni, sesi live kita ni di wall personal Facebook kita. Juga boleh juga kongsikan di Facebook group yang kita join, yang kita sertai, supaya kita boleh jemput, invite, hebah-hebahkan, war-warkan majlis ilmu kita ni supaya ramai lagi boleh turut serta, boleh join, boleh belajar sama-sama dengan kita, boleh mendapat manfaatnya bersama-sama dengan kita insya-Allah. Sangkut-sangkut lagi, tadi hujan. Okey, tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan tak ada gangguan mudah-mudahan Okey, insyaAllah. Malam ini di muka surat 83, buku tilawah tahap 4 kita akan menyambung bacaan dengan topik yang baru. Semalam kita sudah pun menamatkan perbincangan dan juga bacaan kita berkenaan dengan bacaan dengung Irfa Hakiki semalam last. 3 hari juga kita habiskan masa membaca, membincangkan dan membaca. Kita dah sama-sama baca, dah sama-sama membunyi, melafazkan bagaimana untuk kita menyebut, membaca, membunyi, melafazkan hukum bacaan dengung Irfa Hakiki. Selamat datang Cik Yusof. Okey, sahabat kita dari Baring ni. Okey, so kita dah habiskan semalam. So hari ni kita akan masuk ke topik yang baru, masih lagi bab dengung, bab gunnah. Okey, tapi yang ini topik yang baru, iaitu topik idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah berlakunya bacaan dengung idgham ma'al gunnah apabila berlakunya pertemuan nun mati ataupun baris dua dengan salah satu daripada huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf kesemuanya. Ya, mim, nun, waw. Kalau senang nak ingat, yauman. Ya, waw, yaw, mim, nun, man, yauman. Kalau nak ingat. Ya, waw, mim, nun. Ataupun mim, nun, ya, waw. Terpulanglah. Yaw. Okey. Ya, waw, yaw, mim, nun, man, yauman. Okey. So, huruf idgham ma'al gunnah ada 4 kesemuanya. Okey. Daripada 4 huruf idgham ma'al gunnah tu, kita boleh pecahkan kepada 2 pula. Kita boleh pecahkan kepada 2 pasukan 2 grup. Okey, pasukan A, pasukan B. Pasukan A ialah huruf mim dan juga huruf nun. Okey, huruf mim dan juga huruf nun. Pasukan yang kedua yang kita akan tengok muka surat sebelah nanti, huruf ya dan juga huruf waw. Kenapa kita pecahkan dia kepada 2 pasukan, 2 tim, 2 bahagian? Kerana yang ini dinamakan idgham ma'al gunnah kamil. Yang pasukan yang kedua, waw dan ya tu dinamakan dengan hukum bacaan idgham ma'al gunnah naqis, nun, alif, qaf, sad. Okey, saya tak perlu tulis lah Okey. So ini dinamakan idgham ma'al gunnah kamil. Kamil, sempurna. Okey. Kenapa hukum bacaan yang ini dua-duanya idgham ma'al gunnah tapi dia ada 2 part. So dia ada 2 bahagian, 2 kategori. Yang satu yang ini kamil, yang satu lagi tu naqis, yang tak kamil, yang tak sempurna. Kerana yang ini bacaannya berlaku dengungnya berlakunya dengan dengung yang sempurna, yang perfect. Okey. Macam mana dengung yang sempurna tadi berlaku? Okey, pertama sekali kita tengok nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan huruf mim dan juga huruf nun. Okey. Nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan huruf mim dan juga huruf nun. 2 huruf idgham ma'al gunnah yang 2 huruf yang pertama yang masuk dalam kategori idgham ma'al gunnah kamil, idgham ma'al gunnah sempurna. Okey. Macam mana kita nak melakukan pengecaman, nak cam peringkat awal untuk mudah cam. Okey. Bila berlaku yang pertemuan antara nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan mim dan nun matinya tidak diberikan baris mati. Okey, kalau nun mati. Baris 2-nya pula adalah berbanyak dibariskan ataupun dituliskan dengan macam ni rupa dia. Masih ingat lagi yang kita cerita semalam, kemarin sebelum ni kita cerita baris 2 ada 2 bentuk Baris atas, baris bawah. Yang pertama sekali yang ditulis selari, atas bawah tu sama. Yang ni yang bawah-bawahnya dia terkeluar sikit.
Begitu juga dengan baris hadapan, biar ada dua bentuk. Satu yang bentuknya macam rupa 69, yang ini bentuk 99. Ini adalah kaedah baris dua yang ditulis apabila berlakunya pertemuan dengan huruf mim dan juga huruf nun. Okey, ini rupanya. Okey, sebagai bentuk tanda bacaan. Okey, cuma hati-hati. Sebab ada yang jumpa dengan saya, ada yang sebutkan, kenapa berlakunya dengung? Sebab nun kosong jumpa ni. Bukan sebab nun kosong, sebab nun mati. Nun kosong itu tandanya saja. Okey, jelas Berlakunya hukum bacaan dengung idgham ma'al gunnah kerana berlakunya pertemuan nun mati dengan mim ataupun nun. Bukan sebab nun kosong. Nun kosong, nun yang tak ada tanda itu tanda penandaan, tanda bacaan. Begitu juga dengan baris dua. Sebab ada yang sebutkan kepada saya, dengung idgham ma'al gunnah ni berlaku kerana baris dua atas, baris dua bawah yang tak sama ni, yang bawah terkeluar ni bertemu dengan mim dan nun. Lepas tu, bagi dua pula, bagi 299 jumpa mim dan nun. Sebab itulah berlakunya idgham ma'al gunnah. Bukan. Itu adalah tanda bacaan semata-mata. Baris dua bertemu dengan mim dan nun. Bukan sebab bagi duanya terkeluar. Boleh jelas maksud saya? Itu tanda bacaan sahaja. Tanda bacaan sahaja. Sebab dengung adalah kerana pertemuan baris dua dengan mim atau nun, ataupun nun mati bertemu mim dan nun. Okey, itu tanda dari segi tanda bacaan. Yang pertama, untuk kita melakukan pengecaman awal kat mana hukum idgham ma'al gunnah. Yang kedua, huruf mim dan juga huruf nun diletakkan tanda bacaan sabdu di atasnya. Nampak mim sabdu, mana nun pun ada sabdu. Okey, itu antara tanda pengecaman awal untuk kita mudah cam, nak spot, oh ini idgham ma'al gunnah kamil. Sebab semua idgham kamil mestilah ada sabdu pada huruf yang kedua. Sebab ada juga idgham kamil yang tak didengungkan bacaan. InsyaAllah di masa akan datang kita akan jumpa idgham kamil tapi tidak berlaku bacaan dengung kat situ. Ini idgham kamil yang berlaku bacaan dengung, idgham ma'al gunnah kamil. Okey? Okey, so jelas So, sekali lagi saya ulang, berlakunya bacaan dengung idgham ma'al gunnah kerana berlakunya pertemuan antara nun jumpa mim dan nun hidup, baris dua bertemu mim ataupun nun. Okey? Okey, kita mulakan dengan bacaan kita yang pertama malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum mim masad. Okey, baris dua jumpa mim. Okey, baris dua jumpa mim. Okey, bila baris dua jumpa dengan mim berlakunya hukum idgham ma'al gunnah. Okey, bila berlakunya hukum idgham ma'al gunnah, maka baris dua depan, baris dua depan dalam Al-Quran Mashaf Malaysia dan juga Madinah sama. Tapi tidak terpakai. Kaedah penandaan ini tidak terpakai untuk Al-Quran Mashaf Indonesia. Saya perlu ulang sebab Mashaf Indonesia lain. Kaedah penandaan dia, kaedah penulisan dia lain. Okey. So untuk Al-Quran Malaysia, Mashaf Malaysia dan juga Mashaf Madinah, apabila berlakunya pertemuan antara baris dua dengan mim, bila baris dua jumpa mim, berlakunya hukum idgham ma'al gunnah kamil. Bila berlakunya hukum idgham ma'al gunnah kamil, maka baris dua tadi ditulis dengan bentuk macam 99 ni lah. Wow macam tu. 99. Okey. Okey, jelas Manakala huruf mim pula diletakkan sabdu, tanda bacaan sabdu di atasnya. Okey. Kemudian kita ada juga hukum idgham ma'al gunnah kamil yang kedua. Pertemuan antara nun mati bertemu dengan mim. Okey. Pun sama juga kisahnya. Dalam Mashaf Al-Quran Mashaf Malaysia dan juga Madinah, apabila nun mati bertemu dengan mim, maka berlakulah hukum bacaan idgham ma'al gunnah. Maka dalam Al-Quran Mashaf cetakan Malaysia dan juga Madinah, bila berlakunya hukum bacaan idgham ma'al gunnah, maka nun mati tadi tidak dibubuh, tidak diletakkan tanda mati di atasnya. Okey? Tapi tak terpakai. Kalau jumpa Quran Indonesia, dia letak asal nun mati, dengung ke, tak dengung ke, idgham ke, ifak ke, izhar ke, semua asal nun mati, semua ada baris mati. Tapi tidak dalam Al-Quran Mashaf Malaysia dan juga Madinah. Al-Quran Mashaf Malaysia dan Madinah, kalau nun mati itu dibaca dengan bacaan dengung, maka tidak diletakkan baris mati di atasnya. Macam mana rupa baris mati? Macam ni. Bentuk macam ladam kuda ni. Okey? Manakala huruf yang berikutnya, huruf mim ataupun huruf nun, selepas huruf yang berbaris dua tadi ataupun lepas huruf nun mati tadi, akan diletakkan tanda bacaan sabdu di atasnya. Maka cara bacaannya ialah kita akan tekankan bacaan ataupun beratkan bacaan, ataupun kita perlu tekankan pada makhraj mim ataupun makhraj nun.
makhraj mim ataupun makhraj nun berserta dengan dengungan pada kadar 2 harakat ke atas. Okey, kemudian kita lepaskan dengungan tersebut dengan baris yang ada pada huruf tersebut, huruf mim ataupun nun tadi. Itu kaedah step ni Okey, jelas Okey, ni ulang kaji lah. Saya cukup yakin majoriti, bahkan mungkin semua daripada kita sudah pun faham kaedah bacaannya, dah cam idgham al-gunnah sebab masa iqra' dulu pun kita dah terangkan. Cuma bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun kita kata dah baik, dah mantap bacaannya, so boleh anggap ini nombor 1 sebagai satu ulang kaji. Yang keduanya, boleh gunakan kaedah, boleh guna kalau nak guna lah. Kaedah penerangan saya ni, okey, pencerahan yang saya gunakan ni boleh gunakan kalau nak guna. Mungkin boleh tambah baik lagi, mungkin boleh touch-up sikit, mungkin boleh tambah lagi untuk digunakan sebagai kaedah pengajaran kepada anak cucu kita. Okey, ataupun kepada anak-anak murid kita, sebab kita ada juga, saya dimaklumkan ada para asatizah juga yang join live kita ni. So mungkin boleh gunakan kaedah penerangan saya tu, kaedah pencerahan saya tu, mungkin boleh ditambah baik. Okey, boleh touch-up tambah lagi untuk digunakan untuk kita terangkan kaedah bacaan tu kepada anak cucu kita, dan juga bagi para asatizah mungkin boleh gunakan untuk menerangkan kepada para pelajar kita. Sebab saya pernah sebut dulu kan, Nabi sebut khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, man, ialah orang ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan diajarkan pula Al-Quran kepada orang lain. Oleh kerana itu kita kena tanam azam dalam diri kita. Bila aku dah pandai Quran, bila dah pandai, saya yakin semua dah pandai. Bila yang belum pandai lagi lah, yang belum pandai lagi, yang belum mahir lagi, yang belum pakar lagi, yang belum mantap lagi bacaan, kita kena tanam azam. Bila aku dah pandai Quran je, pandai sikit je, aku pasti akan ajarkan pada orang lain, kurang-kurangnya pada anak cucu. Kenapa kena tanam azam? Supaya kita ada ganjaran. Sebab Islam ni agama istimewa kan, Allah tu Maha Pemurah. Kita niat nak buat dah ada pahala dah kan. Apatah lagi bila kita dah buat. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya. Sebab dalam hadis tu tak sebut kita kena jadi tok guru besar. Tak sebut kita kena ngajar masjid surau. Nabi sebut orang yang belajar dan mengajarkan pula kepada orang lain. Dia tak cakap kena ajar dekat foreigner ke, stranger ke, orang awam ke. Dia tak cakap kan. Ajarkan kepada orang lain. Orang lain tu mungkin siapa? Anak kita, cucu kita, isteri kita. Kan? So kena tanam azam supaya bila kita dah belajar sikit, pandai sikit, kita ajar sikit. Kita dah pandai banyak, tahu banyak, kita ajar banyak. Macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, kita sambung balik bacaan kita. Hablum mim masad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Asnah. Okey, faham. Okey, terima kasih. Okey, ni saya dah sebut saya ulang lagi sekali, mungkin ada yang terlepas. Kalau kita jumpa tanda bacaan mim kecil ni, ini adalah tanda bacaan bagi menunjukkan berlakunya hukum bacaan dengung iklab. Okey, tapi sekiranya tanda mim tu berada pada huruf terakhir dalam sesuatu bacaan, dalam sesuatu ayat, maka kita abaikan dia. So, tanda bacaan mim ni nak beritahu berlakunya hukum bacaan dengung iklab kat sini pada huruf dal. So, kalau kita memilih untuk menyambungkan bacaan dengan huruf ataupun perkataan selepasnya, kita memilih untuk mewasalkan bacaan, tak nak berhenti, barulah hukum iklab tu berlaku, terjadi dan kena dibaca. Dengan bacaan dengung tutup mulut 2 harakat. Tapi bila kita wakaf pada huruf yang ada tanda mim kecil ni, maka tanda bacaan iklab tu diabaikan, tak berlaku hukum bacaan iklab. Saya perlu sebut ulang-ulang kali. Sebab saya pernah ada seseorang WhatsApp saya. Dan dia rekodkan suara dia. Ini surah apa Tabat Tiada kan? Tabat Tiada. Betul, Tabat Tiada. Surah Tabat Tiada. Ada yang WhatsApp saya, dia kata, "Ustaz, betul ke saya baca macam ni?" Okey, ni bukan cerita buat-buat ni, memang betul. Ada seorang hamba Allah yang WhatsApp saya, dia tanya, "Hablum mim masadim." Ada yang membacanya begitu. Okey. Sebab tu bila adanya timbul isu macam tu, saya terpaksa sebut dan terpaksa ulang. Sebab ada yang membacanya, bukan seorang. Yang saya tahu ada beberapa orang yang WhatsApp saya. Tapi mungkin tempat lain ada, negeri lain ada kan, kampung lain pun mungkin ada juga yang masih membaca dengan cara sedemikian. So kita perlu jelaskan benda ni. Kita mungkin tahu, tapi kita belum tentu orang sebelah kita, kawan kita yang tahu kan. Okey, boleh Okey, seterusnya. Wa maghfiratum minallah. Idgham al-gunnah baris 2 bertemu dengan mim. So caranya ialah kita baca baris 2 tadi dengan baris 1. Ni pun saya lupa sebut tadi. Asalnya kita baca wa maghfiratun, asalnya sebab bagi 2. Tapi disebabkan oleh kerana lepas baris 2 tu ada huruf mim, berlakunya bacaan idgham al-gunnah, maksudnya masukkan bacaan ke dalam huruf mim.
idgham, tu masuk idgham, ma'a berserta gunnah dengung. Lepas tu kamil pula tu sempurna. Maksudnya sempurna masuk habis dalam mim. So daripada tun asalnya sebab dia baris 2, disebabkan oleh kerana selepas baris 2 tu ada mim. So baris 2 tadi, huruf ta yang berbaris 2 tadi, kita akan baca dia dengan baris 1 sahaja. Kemudian kita idghamkan bacaan. Kita masukkan bacaan tu tadi ke dalam huruf mim, ma'a berserta gunnah dengung dengan kamil sempurna. Maksudnya masuk habis dalam mim, bibir kena kacip, tekan, dan lepaskan dengan baris dia. Baris berapa? Baris bawah. Macam tu. So, wa maghfiratun asal bacaan. Sebabkan ada mim, berlaku idgham al-gunnah, kita akan baca dia dengan wa maghfiratu. Satu harakat dulu. Macam biasa. Prinsip tu terpakai untuk semua keadaan. Asalkan baris hidup, mesti maintain. Hukum apa? Irfa', dengung, iklab ke semua. Ceritanya bila huruf tu berbaris hidup, jaga. Pastikan kadar harakat, satu harakat dibaca kerana itu adalah hak huruf tersebut. Jangan ambil hak dia. Macam kita lah, kalau orang ambil hak kita, kita marah kan? Kan? Kita dah lah tanam durian bertahun-tahun, ada buah sebiji, tiba-tiba orang ambil pula buah durian kita tu, orang marah betul. Yelah hak kita kan? Kita dah lah pernah tanam bertahun-tahun. Kan? Tiba-tiba dah bertahun-tahun tanam, tumbuh keluar buahnya sebiji. Orang ambil, marah. Kan? Guru saya kata, kalau huruf ta tu boleh bercakap, dia pasti akan bebel. Itu hak aku lah, yang kau ambil hak aku tu kenapa? Kata guru saya. Tapi huruf tu tak bercakap lah. Maksudnya nak bayangkan, kalau huruf tu boleh berkata-kata, nescaya huruf tu akan bebel. Sebab kita mengambil haknya untuk dibaca dengan kadar satu harakat. Okey? Jangan main-main. Okey. Wa maghfiratu, masuk dalam mim dan dengung. Wa maghfiratum minallah. Sorry, sekali lagi. Sumang sikit bunyi dia. Waalaikumsalam, selamat datang Puan Nur Aini Abdul Ghafar. Lama tak ikut, tak apa. Kalau sibuk ke tak apa. Boleh tonton kita punya rakaman balik Puan Okay. Kalau terlepas sesi live kita tak apa. Tapi kalau boleh, tonton balik rakaman supaya kita tidak terlepas perbincangan topik yang penting kan. Okay. Sekali lagi. Wa maghfiratum minallah. Seterusnya. Radiyatan mardiyah. Bagi 2 jumpa mim masuk dalam mim, tekan bibir, dengung, lepaskan dengan baris dia. Ta, daripada tan, jadikan dia dengan baris 1, ta, dibaca dengan satu harakat. Cukup satu harakat, baru masuk mim. Jangan tam, radiyatam, tak nak tam, tapi tam, jaga satu harakat hak ta tu. Okey? Ta, tam, tak nak baca dengan tam. Bibir dikacipkan, didengungkan, kan? Bila sebut aja bacaan dengung, bunyi dengungan tu mesti keluar di rongga hidung. Di rongga hidung. So jangan, pastikan hidung kita tidak tersumbat. Kalau hidung tersumbat, pasti dengungannya tak akan jadi cantik dan sempurna. Okey? Tapi kalau hidung memang dah tersumbat sebab sesama tu lain lah. Okey? Okey, kita ulang sekali lagi. Radiyatan mardiyah. Seterusnya. Min nabatin syatta. Okey, kita ada 2 bacaan dengung kat sini. Nun mati bertemu dengan nun, idgham al-gunnah So nun mati bertemu dengan nun, mi ibaratnya macam ni lah. Kita tak guna pakai huruf nun yang pertama. Sebab nun jumpa nun kan? Tak guna pakai nun yang pertama, kita akan pakai dengan bacaan nun yang kedua. So mi tekan pada nun yang kedua. Macam mana nak tekan? Hujung lidah tekan pada langit depan ataupun gusi atas. Tekan berserta dengan dengung, lepaskan dengan baris dia. Dengung idgham. Kemudian mesti tekan yang ini baris 2 bertemu dengan shin yang kita baca semalam, kemarin dan tulat Semalam, kemarin, tulat. Betul Tulat, lusa, tulat. Betul lah kot. 3 hari yang lepas lah. Okey. Bagi 2 jumpa dengan shin, dengung ikhfa'. So ingat ciri-ciri ikhfa' yang saya sebutkan tu 3 perkara yang kita nak jaga tu. Yang ni tak berlaku sentuhan organ-organ dalam mulut kita, tapi dengungnya mesti keluar daripada rongga hidung juga. Okey. Sekali lagi kita cuba. Min nabatin syatta. Seterusnya. Aqrabu min naf'ih. Min nun bernun aqrabu min naf'ih. Wala in nasaruhum. Nun mati jumpa dengan nun. Okey, seterusnya.
Wa kitabim mubin. B baca dengan baris satu. Kemudian baca dia dengan kadar satu harakat. Baru tekan pada mim berserta dengan dengung. 2 harakat ataupun lebih. Wa kitabim mubin. Seterusnya. Walan nu'jizahu haraba. Okey. Kana siddiqan nabiyya. Pada dua jumpa nun Okey, kita ke bahagian yang kedua sebelah bawah. Masih muka surat yang sama. Surat 83. Okey, masih lagi bacaan idgham ma'lunah kamil. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Nun mati jumpa nun idgham ma'lunah kamil. Okey. So senang cerita lompatlah nun ni. Lompat terus. Sebab apa lompat? Tu nama idgham. Nun ni dimasukkan ke dalam nun yang kedua. Ibaratnya nun yang pertama ni, nun yang kedua ni dah telan habis dah. So bila dah telan, maksudnya tak adalah nun yang pertama ni. So ni terus pergi ke nun yang ni. Sebab dimasukkan bacaan terus pada nun. Ni sebab nun huruf yang sama kan. Kalau tadi kita jumpa nun dengan mim. Ada tak nun dengan mim tadi? Nun mati jumpa mim tadi. Nun mati jumpa mim pun sama. So kita tak pakai bacaan nun. Mi sebab nun ni sudah diidghamkan, sudah dimasukkan ke dalam mim. Bila dah masuk dalam mim, ada tak nun? Tak ada lah. So mi terus masuk dalam mim. Kita tak baca lagi dengan bacaan min. Tapi terus baca dengan mim. Itu maksud idgham. Dimasukkan bacaan ke dalam huruf yang berikutnya. Okey. Mana kita tadi? Okey. Kemudian kita ada dengung wajibul gunnah nun sabdu. Kita ada dengung irfa' kat sini. Dengung wajibul gunnah dengan dengung idgham al gunnah, nun jumpa nun, kaedah bacaannya sama. Iaitu kita perlu tekan hujung lidah pada makhraj nun, iaitu pada lelangit depan ataupun pada gusi atas, dan didengungkan serentak, kemudian lepaskan dengan barisnya. So kaedah bacaan wajibul gunnah nun dengan kaedah bacaan idgham al gunnah nun jumpa nun, kaedah bacaannya sama. Bezanya kat mana? Bezanya nombor satu, sebab berlakunya dengung berbeza, kemudian dinamakan dengan nama ataupun tajuk yang berbeza. Yang ini kenapa dengung? Sebab ada sabdu atas nun. Yang ini kenapa dengung? Sebab nun mati jumpa nun. Okey? Itu sebab. Sebab tu yang ini sebab dengungnya ada sabdu, so dinamakan wajibul gunnah. Yang ini sebab dengung nun jumpa nun, nun mati jumpa nun hidup, dinamakan idgham ma'al gunnah. Cara bacaan sama, exactly sama. Iaitu hujung lidah perlu tekan langit depan ataupun gusi atas. Yang ini hukum bacaan yang berbeza. Bacaan dengung dia pun ada perbezaan dan juga ada persamaan. Persamaan kat mana? Bacaan dengungnya mesti 2 harakat ataupun lebih. Yang pertama. Persamaan yang kedua ialah bunyi dengungnya keluar daripada rongga hidung. Itu persamaan. Perbezaan, yang ini hujung lidah sentuh langit. Ini hujung lidah sentuh langit. Bacaan dengung ikhfa' tiada berlaku apa-apa ataupun tidak berlaku sebarang sentuhan pada rongga bibir, gigi ataupun lidah. Itu perbezaannya. Okey? Sekali lagi. Second round. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Okey, boleh seterusnya. Afa imitta fahumul khalidun. Ya ada bulat atas tu. Ini saya suka panggil, saya namakan ada cincin. Ya ada huruf macam huruf kosong Ya bercincin. Kita pernah sebut pada kali ni, huruf ya yang bercincin, ataupun dia biasanya bercincin alif waw ya. Huruf alif ataupun waw ataupun ya yang bercincin atau ada tanda bulat atasnya adalah huruf yang tidak memberi sebarang fungsi pada bacaan. Tak ada sebarang kesan pada bacaan. Dia sekadar wujud pada tulisan tapi tidak memberi kesan pada bacaan. So, afa'i, ya tak ada pakai. Kemudian kita ada nun mati jumpa dengan mim idgham al gunnah. So, i terus idghamkan ke dalam mim im. Tapi pastikan i cukup satu harakat dulu. Tak nak baca dengan im. Afa'im. Bukan im I. Pastikan hati-hati jangan cepat sangat. Satu harakat hak dia. Berikan hak dia untuk dibaca dengan kadar satu harakat terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam mim berserta tekanan pada makhraj mim, iaitu bibir dikacip, dengung dan lepaskan dengan baris dia. Mi. Afa'i. Afaim. Afaim. Boleh jelas
bukannya afaim, tak nak baca dengan im tapi im. Okey. Afaim mitta fahumul khalidun. Okey, seterusnya. Bal antum qaumun musrifun. Nun mati bertemu dengan ta dengung ikhfa yang kita baca 3 hari yang lepas. Huruf ikhfa yang pertama Baris 2 jumpa dengan mim dengung idgham. So ada 2 dengung. Okey. Nama hukum yang berbeza. Sebab berlaku dengung pun berbeza. Ada persamaan dengung, ada juga perbezaan dengung. Okey, hati-hati. Saya dah sebut yang atas tadi sama Bal antum qaumun musrifun. Okey, seterusnya. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Baris 2 jumpa dengan mim, idgham ma'lunah. Okey, nun mati jumpa dengan hamzah, izhar halqi, tak didengungkan. Macam mana nak cam? Nun mati yang ada baris mati, itu bacaan izhar, tak didengungkan. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Okey, kalau kita nak memperhalusi perbincangan kita, okey, nak memperhalusi ataupun nak memperdalamkan, saya sebut sikit aja. InsyaAllah di masa akan datang dalam sesi tajwid khas, yang ini kita sesi bacaan kan, dalam insyaAllah akan datang saya cadang ada hari-hari mungkin sekali seminggu kita akan buat sesi tajwid, bengkel tajwid. Hari itu sejam kita cerita tajwid aja. InsyaAllah kita akan bincangkan dengan lebih detail bacaan hukum tajwid. Okey, cumanya saya sebut ringkas saja hari ini. Kalau kita nak memperhalusi ataupun nak memperdalami perbincangan tentang bacaan izhar, sebenarnya semua bacaan izhar, okey, bagi tuan-tuan yang dah pun pernah belajar tajwid kan, okay, saya sebut ringkas saja malam ni, sekadar info. Perbincangan detailnya di masa akan datang insyaAllah. Sebenar-benarnya semua bacaan hukum bacaan izhar halqi sebenarnya ada juga bacaan dengung yang tidak sempurna. Saya ulang semua bacaan izhar halqi sebenarnya mengandungi bacaan dengung yang tidak sempurna. Sebenar-benarnya. Sebab originally nun dan mim tu ada sifat dengung secara semula jadi. So, dia mesti didengungkan, tapi bukan dengan dengung yang jelas dan bukan dengan dengung yang sempurna. So, sebenarnya, seolah-olah saya boleh sebutkan, hukum izhar halqi juga mengandungi bacaan dengung yang tersirat. Sekadar itu je. So, dia punya intro. Intro. Okey, seterusnya. Yabtaguna fadlam minallah. Baris 2 jumpa mim dengan idgham kita tekan pada mim. Yabtaguna fadlam minallah. Jaga dha, jangan sampai bunyi fadh. Jangan sampai lantun ini qalqalah betul. Lantunkan dha bukan. Okey. Yabtaguna fadlam minallah. Innahu kana siddiqan nabiyya. Baris 2 jumpa dengan nun Okey, seterusnya. Falan nazidakum illa azaba. Nun mati jumpa dengan nun hidup. Dengar idgham kita kat sini. Seterusnya. Saya setuju sangat. Okey. Setuju yang mana tu Puan Zaitun? Banyak saya bebel tadi. Pak mana yang setuju tu? Boleh kongsi ke? Pak mana yang setuju sangat tu? Okey. Banyak saya sebut tadi. Tak tahu poin yang mana yang dipersetujui oleh Puan Zaitun. Turawidu fataha an nafsi. Nun jumpa nun Turawidu fataha an nafsi. Seterusnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah akbar. Saya mengapu dah ni. Sorry, salah baca. Sekali. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Baru betul. Sekali lagi. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Okey, kita tengok satu page lagi malam ni sebab Okey, yang ini adalah idgham ma'al gunnah naqis, nun alif qaf sad. Idgham ma'al gunnah naqis.
Nun alif, qaf dengan sod, bukan sin iaitu idgham al-gunah lawan yang tadi. Idgham al-gunah juga, tapi idgham al-gunah yang tak sempurna, tak perfect. Kamil tu perfect. Sempurna. Okey. Berlaku bila pertemuan antara nun mati jumpa huruf waw dan ya ataupun baris dua jumpa dengan waw dan ya. Okey. Kita tengok tanda bacaan. Bila nun mati ataupun baris dua jumpa waw dengan ya, tanda bacaannya sama. Nun mati tak ada baris mati. Baris duanya sama juga macam baris dua yang tadi. Baris dua bawah, atas bawah ni, yang belah bawahnya dia terkeluar sikit. Nampak Dia terkeluar sikit, dia tak sama. Baris dua depan pun 99. Okey, untuk part yang pertama ni, apabila berlaku dengan huruf, bertemu dengan huruf mim nun, waw dengan ya sama. Okey, part yang kedua, huruf yang kedua. Part bahagian yang kedua Okey. Bila bertemu dengan huruf waw dan ya, kalau jumpa huruf mim dan nun, huruf mim tu ada sabdu, huruf nun tu ada sabdu. Itu tanda bacaan bagi idgham al-gunah kamil. Kalau jumpa waw dan ya, cuba tengok contoh, jumpa waw, tak ada sabdu atas waw. Jumpa ya, tak ada sabdu atas ya. Itu adalah tanda bacaan bagi idgham al-gunah nakis. Itu bezanya. Ingat lagi flashback sikit. Kalau nun mati ataupun baris dua jumpa mim dan nun, huruf mimnya ada sabdu, okey. Huruf nunnya ada sabdu. Itu tanda idgham al-gunah kamil. So nak baca macam mana? Kita perlu tekan bacaan ataupun beratkan bacaan ataupun kita perlu tekan pada makhraj mim dan juga makhraj nun. Okey? Sebab jumpa mim dan nun. Tanda bacaannya ada sabdu atas huruf nun, ada sabdu atas huruf mim. Itu tanda. Bukan sebab bacaan itu tanda bacaan. Idgham al-gunah nakis pula berlaku sebab pertemuan nun mati ataupun baris dua jumpa dan waw dan ya. So dibaca dengan idgham masuk juga tapi tanpa ada tekanan. Jangan tekan pada huruf waw, jangan tekan pada huruf ya. Okey, macam mana nak cam? Dia punya tandanya ialah huruf waw dan ya huruf waw dan ya tidak diberikan sabdu. Waw, ya, tidak diberikan sabdu. Sebagai petunjuk nak indikator bahawasanya itu adalah idgham al-gunah nakis yang tak sempurna. So dibaca dengan idgham yang lembut. Masuk ke dalam ya, masuk bacaan ke dalam bacaan waw tapi tanpa ditekan-tekan bacaan. Contoh, dengung ada tapi tidak ada tekanan pada bacaan huruf waw dan ya. Contoh, zahiratan wa batinah. Ta dibaca dengan baris satu, jaga. Okey, ta dibaca dengan baris satu, itu step yang pertama. Step yang kedua, ta dibaca dengan kadar satu harakat. Yang kedua, yang ketiga barulah bacaan ta tadi dimasukkan, diidghamkan ke dalam bacaan waw. Step yang ketiga. Step yang keempat, masuk tapi jangan tekan. Jangan tekan macam ni. Tau. Nampak? Boleh dengar bunyi Itu bunyi tekan pada makhraj waw. Jangan tekan. Sebab apa? Sebab dia idgham al-gunah nakis. Macam mana nak cam? Tengok waw ya tak ada sabdu. Itu tanda. Bukan sebab bukan sebab bacaan tapi tanda bacaan. Okey? So masuk tapi lembut. Tau. Okey, tau. Bukannya tau. Zahiratan wa ba. Bacaan begini adalah bacaan yang biasa sangat, yang banyak sangat, yang ramai sangat, yang popular sangat, yang famous sangat dibaca oleh kebanyakan daripada orang-orang kita. Sebab apa? Sebab dia kata tu bacaan idgham al-gunah. Betul, idgham al-gunah. Tapi kita kena tahu ini idgham al-gunah nakis tak sempurna macam jumpa mim dan jumpa nun tadi. Betul kena tekan. Yang ni jangan ditekan. Okay. Sebab tu dalam Al-Quran, Mazhab Malaysia dan juga Arab Saudi, Madinah, tidak dibubuh tanda sabdu di atas waw dan ya. Nak menunjukkan bahawasanya tiada tekanan pada makhraj waw dan ya. Okay, jelas Okay, so jaga step. Step pertama, huruf yang berbaris dua, kita baca dengan baris satu. Step pertama. Step kedua, huruf yang berbaris dua tadi jadi baris satu. Step pertama Step kedua, huruf tu dibaca dengan kadar satu harakat. Step ketiga, masuk dalam bacaannya ke dalam waw, tau. Okay. Step yang keempat, jangan masuk dengan lembut, jangan tekan. Step yang kelima, dengung. Step yang keempat, lepaskan dengan baris dia. Ada berapa step tu? 5 step Boleh So jangan dibaca dengan zahiratan wa ba. Tau. Lembutkan, masuk dengan lembut, dengan sopan santun, dengan lemah gemalai.
zahiratan wa batinah. Okey. Boleh? Seterusnya. Wa maghfiratan wa rahmah. Warahmah. Tak nak baca dengan tawa. Idgham nakis bacaan memasukkan tapi jangan tekan bacaan dengunya. Ya betul. Jangan tekan bacaan dengung. Betul lah, boleh lah, boleh. Betul. Jangan, maksudnya jangan kita tekankan bacaan pada huruf idgham waw dan ya. Boleh. Cikgu Ilham betul lah cikgu Cikgu Ilham, sahabat kita dari ni Pasir Gudang ni, jauh ni. Okey. Tapi alhamdulillah lah, walaupun jauh kan, kita boleh bertemu dalam satu malam kan, dengan teknologi yang ada, alhamdulillah. Okey. So teknologi itu itulah bila kita boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya, masya-Allah kita boleh dapat boleh raih rahmat Allah kan, mardatillah. Tapi dengan teknologi yang sama, kalau kita nak kejar kemurkaan Allah pun boleh juga kan, dengan teknologi yang sama je. Okey, sambung. Wa maghfiratan wa rahmah aidhaman wa rufata. Perhatikan warufa. Ingat 5 step yang saya sebut tadi. Okey? Kalau kita boleh ikut 5 step tu saya pecahkan step ataupun langkah ataupun tindakan bacaan dengung idgham al-ghunah nakis. Kita boleh nampak step tu untuk nak pecahkan supaya kita boleh nampak gambaran yang lebih jelas. Bila kita dah terror, dah pakar, dah mantap bacaan, tak perlu ikut step tu lah. Dia dah jadi auto dah. Dah jadi autopilot kan. Okey. Cuma kita boleh kongsikan, walaupun kita dah pandai, kita dah pakar, dah mantap dah, kita boleh kongsikan kaedah tu, step tu, langkah-langkah tu kepada isteri kita, anak cucu kita pula lepas ni insya-Allah, ataupun anak murid kita akan datang kan, mana tahu. Okey. So sebab apa saya highlightkan benda ni? Sebab ini adalah kaedah bacaan yang kedengarannya betul, tapi rupanya berlaku kesalahan bacaan dalam bacaan banyak orang kita. Macam yang saya sebut tadi lah. Idhaman wa rufata. Kenapa baca macam tu? Idgham al-ghunah kan? Idgham masuk, al-ghunah berserta dengan dengung masuk. Betul. Tapi yang kita tak pasti, bila kita perhalusi lagi, dia bukan setakat idgham, dia idgham nakis, idgham al-ghunah nakis. Kalau yang kamil, dia tekan kau-kau pada huruf mim, tekan kau-kau pada huruf nun. Yang ni tidak. Sebab tu dalam Al-Quran, Mashaf Malaysia dan juga Madinah, dia tidak letakkan tanda sabdu di atas waw dan ya. Untuk Mashaf Malaysia dan Madinah sahaja ya. Kalau Mashaf Indonesia, dia letak sabdu juga. Okey. Sebab dia menggunakan kaedah penulisan mazhab, kaedah penulisan menggunakan mazhab yang berbeza. Okey, seterusnya. Nun mati jumpa ya. Ayyattawafa bihima. Perhatikan bagi hak dia satu harakat dulu baru masuk dalam ya. Skip nun. Ya. Tak nak baca dengan ya. Ini bacaan yang biasa dibacakan, yang biasa kita dengar kan. Ayyattaw. Ditekan pada ya. Jaga, lembutkan. Ayyattawafa bihima. Saya nak cerita sikit satu cerita. Suatu ketika dahulu, bila saya bertalaki dengan guru saya, kita tahu macam kebanyakan daripada kita lah, kita tahu lah ini idgham al-ghunah, bacaan dia dengung, semua kita tahu. So bila saya ingat ni cerita ni, saya lama dah ni cerita, saya pun macam tuan-tuan jugalah, mungkin tuan-tuan pun lebih baik daripada saya mungkin, kan, saya yakin. Cuma ni nak ceritakan, saya ingat lupa 5-6 tahun dulu, masa awal-awal saya bertalaki dengan guru saya dulu, masa saya nak ambil sanad bacaan, bila saya baca idgham al-ghunah nakis, guru saya tegur, oh bagus bacaan ustaz, oh cantik idgham al-ghunah tu. Kita bila guru tegur, apa lagi terangkat lah kan, tergantung, terapun, duduk atas kursi pun tak tersentuh kursi tu kan, ibaratnya gitu. Tapi pada masa tu, bila dah asyik guru saya tegur, banyak kali dia tegur, bukan dia tegur, dia puji, oh bagus. Dan saya bila balik rumah, apa yang bagus sangat memang macam tu baca idgham al-ghunah, kan. Suatu hari saya tanya, guru saya tegur, dia puji. Saya tanya, ustazah, guru saya ustazah, nanti saya akan perkenalkan insya-Allah. Perkenalkan dengan gambar lah. Okey, dan juga profil dia. Ustazah selalu puji saya baca idgham al-ghunah ni. Kenapa ustazah? Apa yang ni? Dia pun cakap, oh sebab dia kata ramai orang baca bacaan ni macam ni. Macam yang saya sebut tadi lah. Dia kata, oh gitu. So apa yang saya nak kongsikan, bukan saya nak kat bakul ni. Saya nak bagi tahu, saya nak kongsikan ialah, dulu saya baca idgham al-ghunah nakis betul.
Tapi saya baca tu kebetulan betul. Okey, benda ni yang saya nak highlight. So kita tak nak mengaji Quran kebetulan betul. Kita nak mengaji supaya kita tahu memang itu bacaan yang betul. Kita sebut dengan betul sebab kita tahu memang itu kaedah sebutan yang betul. Okey, jelas maksud saya Dulu saya tahu idgham al-gunnah macam tu lah. Asal idgham al-gunnah macam tu lah. Tapi saya tak tahu pun idgham al-gunnah kamil macam ni. Cara beza ada beza dengan idgham al-gunnah nakis. Saya tak tahu. Tapi saya baca masa tu kebetulannya betul. Faham maksud saya? Kebetulannya saya baca idgham al-gunnah kamil tu kebetulan saya tekan. Bila idgham al-gunnah nakis ni saya pula kebetulan saya tak tekan. Setiap kali saya baca. Jadi kebetulan. Macam gifted lah orang kata kan. Macam tu. So bila guru saya tegur, saya pun tak faham. Apa yang cantiknya? Memang makan tu lah. Bila guru saya terang, barulah saya faham. Dan masa tu barulah saya sedar rupa-rupanya selama ni saya betul bacaan idgham al-gunnah kamil saya dan nakis saya betul kerana apa? Kerana kebetulan saya baca betul. Bukan kerana saya tahu begitulah kaedah bacaan yang tepat. Bukan. So dalam erti kata yang lain, bila kita beramal, maksudnya apa? Wajib dengan ilmu. Bukan dengan kebetulan. Kan? Sama juga macam solat ke puasa ke apa kan? Kita kena beramal bukan kerana ikut orang. Bukan kerana apa? Kita agak-agak gini kot. Ataupun kita buat je. Lepas tu rupanya kita buat tu kebetulan je betul. Tak nak. So kita nak beramal, sama juga dalam bacaan Al-Quran, kita membacanya begitu dan begini kerana apa? Kerana kita tahu memang begitu bacaannya yang betul. Okey? Okey, kita teruskan bacaan. Man yashri nafsah. Nun jumpa shin Man yashri nafsah falan yadurruka syai'a. Nun jumpa ya. Falan ya. La satu harakat dulu. Falan yadurruka syai'a. Okey. Walakin yuakhiruhum. Ki satu harakat dulu. Ki tak nak baca dengan ki tak cukup satu harakat ataupun dibaca dengan yu. Walakin yu tekan pada ya. Lembut aja. Walakin. Tu antara kesilapan yang biasa orang kita buat dan juga tempat-tempat ataupun kesilapan bacaan yang kita kena berikan lebih perhatian supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama, iaitu kaf kena baca dengan kadar satu harakat. Ini kesalahan yang biasa orang kita buat. Sebab apa? Sebab tak tahulah. Rupanya gitu. Kaf kena baca dengan satu harakat bila saya terang. Macam tu. Memang macam itulah. Semua huruf hijaiyah wajib dibaca dengan kadar satu harakat ngam-ngam, tak boleh lebih, tak boleh kurang bila berbaris hidup. So ki baris hidup kan bagi bawah satu harakat. Lepas tu diidghamkan dengan idgham yang lembut kerana dia idgham nakis bukan kamil. Walakin yu'akhidhukum man yu'minu bi ayatina. Okey, kita ke bahagian yang kedua. InsyaAllah bacaan yang kita habiskan bab ni untuk malam ni insya-Allah. Okey, sama idgham al-gunnah naqis, nun mati ataupun bagi dua jumpa dengan ya ataupun waw. Okey. 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 Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wala. Kenapa saya berhenti kat situ? Sebab nafas saya tak cukup. Dah kepenatan tu. Jangan buat macam saya buat. Okey, sekali lagi. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Okey, boleh Wow, baris dua jumpa dengan wow. Okey, dengung lain tak ada, satu je. Sekali lagi. Kita jaga yalin ada ni, yalin satu, kemudian bacaan tasydid lah. Tasydid yang tanpa dengung, sabdu tanpa dengung. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Seterusnya. Qul innama huwa ilahun wahid. Dengung wajibul gunnah, tekan.
Dengung idgham ma'al gunnah nakis jangan tekan, tak boleh tekan. Ni tekan pada nun, ini tak tekan pada waw. Okey. Qul innama huwa ilahun wahid miskinan wa yatiman wa asira. Bagi dua jumpa waw. Bagi dua jumpa waw. Dua dengung idgham ma'al kat sini dua jumpa waw. Bagi dua jumpa waw. Jaga desir pada sin, miskinan wa yatiman wa asira. Seterusnya. Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Wa qala la'utayanna malan wa walada. Okey, boleh Puan Zaitun, saya tak perasan. Kelas tajwid. Ya betul, setuju pasal kelas tajwid ni. Okey. Wa qala la'utayanna malan wa walada. Seterusnya. Wa man yuti'illaha wa rasulah yuridu an yanqadha fa'aqamah. Nun jumpa ya idgham ma'al gunnah. Nun jumpa qaf pula irfa hakiki. Berturutan. Nun jumpa ya idgham ma'al gunnah. Ya nun jumpa qaf irfa hakiki pula dengungnya. Yang qadha. Okey. Yuridu an yanqadha fa'aqamah. Afatatma'una an yu'minu lakum. Nun mati jumpa ya an yu'minu. Dengar idgham ma'al gunnah kat sini Okey. Suka saya sebut bacaan tentang huruf ta. Okey. Ta dengan ta. Ta huruf tebal itba' isti'la sifat dia. So ta kebaca dengan tebal meninggi. Okey. Biasa kesalahan bacaan yang biasa berlaku ialah huruf sebelumnya ataupun huruf selepasnya terbawa-bawa. Terbawa-bawa, terikut-ikut dengan bacaan tebal pada huruf ta. Sebab tu kadang-kadang banyak berlaku tanpa disedari kesilapan bila huruf ta juga dibaca dengan bacaan tebal. Dia terikut-ikut. Bawaan ketebalan ta tu terbawa-bawa pada huruf sebelum dia. Okey. Sebab tu kadang-kadang biasa berlaku bacaan. Yang ni kita kena hati-hati sebab kesalahannya berlaku. Kadang-kadang memang tak sedar lah. Memang tak sedar. So dia akan menghasilkan bunyi afatat ma'u. Jaga ta nipis. Afata. Yang tebal hanyalah pada ta nipis. So ingat kita pernah bincang dulu. Saya rasa kita pernah bincang kita kena iqra'ul Quran harfun bi harfin. Bacalah Al-Quran huruf demi huruf. Sebab setiap huruf tu ada hak dia dari segi makhraj huruf dan juga sifat huruf. So ta hak dia, ta makhraj dia, sifat dia. Ta makhraj dia, sifat dia. Jangan dicampur adukkan. So ta sifat dia dibaca dengan nipis. Afata, ta yang tebal. So ta bukannya afata. Ni kesalahan yang banyak saya dapat kesan dalam bacaan orang kita, khususnya yang bentar lagi musyafahah dengan saya lah. Ini biasa sangat. Bukan dengan huruf ta, kadang dengan huruf dot, huruf sa, huruf qaf. Kadang huruf sebelum dia tu terikut tebal sama. Afatat. Sama juga macam Fatihah. Fatihah wala dengan dha kan. Sebab tu sebenarnya kalau kita perhatikan, tak perlu semak bacaan orang, kita semak bacaan kita sendiri je. Kadang-kadang ada kawan-kawan lah kan bila saya bagi tahu, patutlah imam tu. Saya kata jangan cek bacaan orang, cek bacaan kita dulu. Kan? So kita belajar ni untuk semak bacaan kita. Bukan kita nak semak bacaan Tok Imam, Tok Bilal, ulama ni, ustaz, semua kita nak cek. Bacaan kita sendiri kita tak nak cek. Itu masalahnya kan. Semak bacaan kita. Yang betul wajibnya atas kita. Yang dia tu dia punya hal lah. Okey. So afata, surah Fatihah ni wala tak naknya ghairil maghdubi alaihim wala. Cuba perhatikan bacaan kita, cuba semak.
Tak nak baca dengan waladh. Kita nak dha tebal, lam tu ikut sama. Patutnya lam tu nipis. Dibaca dengan wala. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, kita baca dengan wala. Okey. Waladh. Bukannya waladh, bukan wala. Wa, kadang-kadang dengan waw tu jadi tebal sama. Waalaikumsalam Puan Ella. Waalaikumsalam Cik Zahir. Okay. Kita dah nak habis dah. Tak apa. Nanti tengok rakaman okey. So wala dha tu betul. Wala dha, bukannya wa apa tebal sama. Wala dha, wala dan wala. Wa nipis, la nipis. Dha aja tebal. Ni pun sama. Afata okey, macam tak nampak okey. Afata ta je tebal. Afata ta'ma'una ay yu'minu lakum. Okey, ayat kita yang terakhir malam ni. Okey. Nanti Puan Ella dengan Cik Zahir tengok rakaman okey, tak apa. Mungkin sibuk kan. Okey, tak apa nak buat macam mana kan. Masing-masing ada apa? Keperluan yang kita perlu penuhi kan. Saya pula kebetulan malam ni kelas cancel. Tu kita awalkan. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Nun jumpa ya dengan idgham. Yang ini mim sabdu wajibul gunnah. Okey. Yang ni sebab dengung nun jumpa ya, yang ni sebab dengung sabdu atau mim. Okey. Yang ni tekan pada mim, yang ni jangan tekan pada ya. Jangan ditekan. Masuk ya dan dengung dengan lembut aja. Liman, ini izhar. Okey, saya sebut izhar mengandungi bacaan dengung yang tersirat. Bacaan izhar halki mengandungi bacaan dengung yang tak sempurna, insya-Allah. Itu saya bagi apa panggil teaser bila cerita baru, movie baru nak keluar kan ada iklan sikit teaser panggil kita bagi teaser sikit. Insya-Allah akan datang kita akan huraikan dan bincangkan insya-Allah. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey, boleh last sekali untuk penamat kita penamat. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey, sekali lagi Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey. Saya tengok ada soalan tadi. Sekarang kelas start pukul berapa? Okey, Puan Liza. Kalau ikutkan kita punya pengumuman sebelum ni, kelas kita mula pukul 11 malam untuk weekdays. 11 malam. Sebab lepas isyak setiap malam saya memang ada kelas talaqi musyafahah one to one di luar. Kelas kat luar lah. Okey. So saya jangka saya sampai rumah dalam sekitar 10.50. Macamnya semalam 10.55 baru sampai rumah. So saya kena bekerja-kerja 11 baru kita sempat, baru boleh nak mulakan sesi live lah. Cuma malam ni kebetulan kelas saya yang sepatutnya dijadualkan bermula 9.30 dibatalkan di saat-saat akhir. So oleh kerana itu saya fikir adalah kelas saya dah batal, saya pun dah free. So saya awalkan untuk malam ni je lah. Saya awalkan sebab tu saya ada WhatsApp secara personal kepada sahabat-sahabat kita yang pernah WhatsApp saya untuk dapatkan buku tu kan. So saya ada nombor, so saya WhatsApp. Dan saya juga ada maklumkan dalam page kita petang tadi sebelum maghrib. Saya dapat je informasi untuk batal kelas. So saya terus maklumkan dalam page kita punya page ni Talaqi Musyafahah ni, yang kelas malam ni kita awalkan ke 9.15 lepas solat isyak lah. Okay, sebab kebetulan kelas saya batal. So saya fikir lebih baik kita awalkan supaya kita boleh mula awal, habis awal, boleh rehat awal, boleh tidur awal. Yang pertama. Yang keduanya, sebab bila kita mula awal, ramai boleh join, dapat turut serta kan. Sebab sebelum ni kita mula pukul 11 malam, ramai juga yang WhatsApp saya, PM saya bagi tahu, minta maaf banyak-banyak, tak dapat nak join sebab memang tidur awal, esok kerja, balik pun dah lewat semua kan. Saya faham lah. Kan, saya pun penat juga kan. Tapi saya berusaha, sebab itu je masa yang ada kan. Memang agak penat juga. Kan. Tapi sebab dah tak ada masa lain kan. Cuma malam ni sebab kebetulan kelas cancel, so kita awalkan insya-Allah. So itulah ceritanya menjawab soalan Puan Liza tu. Untuk malam ni je lah kita awalkan ke 9.15. Malam lain kita balik waktu asal lah untuk weekdays malam. Kita balik asal iaitu pukul 11 malam. Melainkan ada perubahan.
Okey, sebenarnya minggu ni saya nak jadikan sebagai minggu percubaan lah, nak tengok macam mana. Satu, nak tengok dari segi ketahanan mata saya. Sebab saya pun ngantuk juga. Ketahanan mata. Macam semalam memang penat sangat rasanya. Itu semalam cuma lemau je kan. Macam orang tak sihat je semalam. Yang keduanya, nak tengok sambutan daripada tuan-tuan dan perempuan jugalah. Takut kalau tak ramai, kita mungkin kena revise balik lah waktunya. Okey, Puan Ella, terima kasih. Cik Zain nanti boleh tengok ni balik kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. So, apa saya nak beritahu? Okey, sebelum berpisah kita malam ni, saya nak beritahu satu pengumuman untuk malam esok. Ini pun saya terpaksa umumkan, sesi live kita pada Khamis malam Jumaat. Esok Khamis kan? Betul esok Khamis. Khamis malam Jumaat. Malam ni lah Khamis malam Jumaat ni. Oh, ini saya ingat saya Rabu pula. Oh, okey. Oh, saya salah tengok tarikh ya. Okey, sorry. Esok Jumaat malam Sabtu minta maaf. Esok Jumaat malam Sabtu, saya nak buat pengumuman, sesi live kita pada malam esok tiada. Sesi live kita pada malam esok tak ada. Esok Jumaat, itulah saya lupa hari pula dah. Saya ingat ke esok Khamis malam Jumaat? Saya lupa. Sebab malam esok saya ada 2 kelas lepas solat Isyak. Di Kajang, saya duduk Bangi di Kajang. So, biasanya saya sampai rumah pun kadang-kadang paling awal pun 11.30. Kadang-kadang pernah sampai rumah 12 lebih pun pernah. Setiap hari Jumaat, setiap minggu. Sebab saya selepas solat Isyak tu ada 2 kelas kat luar di Kajang. So, memang kita tak berkesempatan lah, melainkan tuan-tuan nak buat kelas live pukul 1 pagi lah. Tapi janganlah saya berpensan. Okey. So, saya terpaksa umumkan hari Jumaat malam 1 kita tiada sesi live lah. Okey. Untuk betul hari Jumaat puan. Hari Jumaat. Tapi apa-apa hal pun tu untuk minggu ni lah, untuk minggu ni dan juga untuk esok. Akan datang saya cuba tengok, nanti kita akan umumkan dari masa ke semasa lah. Sebab minggu ni saya tengok minggu percubaan lah sebab kita jadual baru kan. Nanti saya akan fikirkan balik lah macam mana. So maksudnya esok malam tak ada kelas. Kita akan bertemu pada sesi live kita hari Sabtu 9 pagi insya-Allah. Boleh Saya ulang Esok Jumaat 24 Julai Esok 24 Julai Jumaat malam Sabtu, kita tiada sesi live di waktu malam, di sebelah malam. Tak ada. Sebab saya ada 2 kelas kat Kajang. So memang tak sempat, memang sampai rumah lewat. So esok malam kita cuti. Kita akan jumpa balik hari Sabtu jam 9 pagi insya-Allah. So jangan lupalah, minta tolong sampaikan jugalah kepada rakan-rakan kita yang lain yang tak ada di sesi live kita malam ni, sebab takut ada yang tertunggu-tunggu esok. Tapi insya-Allah saya akan maklumkan jugalah, pengumuman akan umumkan juga dalam kita punya fanpage itulah insya-Allah. Okey. Sebelum berpisah saya ucapkan saya pohon jutaan kemaafan kepada semua. Ada salah silap, terlajak masa ni pun dah lewat ni. Okey, minta maaf atas segala kekurangan, kesilapan, minta maaf banyak-banyak, ampun. Okey, maklum. Okay, thank you. Saya ucapkan terima kasih jugalah pada semua. Terima kasih Puan Ella, Puan Zaitun, Cik Kamrul Zaman ulang kaji. Okey, besok boleh buat ulang kaji. Puan Liza, Dr. Surya, Cik Yusof, Puan Zaitun, Cik Yusof AG ni baru first time saya nampak nama Puan Kasih, Puan Norma, Cik Azman, Cik Nur Najwa, Puan Mariani, Puan Nuraini, Cik Zahir. Okey. Cik Nur, Cik Najwa tadi Kemudian adiknya Puan Masyita, Cik Yusof. Okey. Puan Siti Habibah, Cik Yusof JDT. Okey, dan semualah, semua. Okey, dah semua. Okey, kalau boleh saya nak sebut nama seorang-seorang kalau boleh. Sebagai tanda penghargaan saya lah. Okey. So saya ucap sekali lagi jutaan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Insya-Allah esok kita akan cuti Jumaat. Kita akan bertemu balik pada hari Sabtu 25 Julai jam 9 pagi insya-Allah. Okey. So sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.